Assalamualaikum dan selamat pagi kepada panel penilai dan kawan-kawan seperjuangan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk paper saya iaitu faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengurusan rekod bangunan kerajaan, kajian kes di Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang. Paper ini mengandungi tajuk-tajuk seperti berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian literature, bab 3 metodologi kajian, bab 4 kajian kes, bab 5 analisa kajian dan bab 6 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan menceritakan tentang latar belakang kajian, persoalan kajian dan objektif kajian. Kajian ini melibatkan kitahayat sesebuah bangunan daripada projek pembinaan sehingga kepada projek pelupusan. Ia melalui 4 projek yang biasanya berlaku di dalam kitahayat sesebuah bangunan iaitu projek pembinaan, projek pengubahsuaian, projek penyelenggaraan dan projek pelupusan. Seperti yang kita maklum, fasa-fasa untuk semasa projek pembinaan akan melibatkan 3 fasa iaitu fasa reka bentuk, fasa tender, fasa pembinaan dan penyerahan. Fasa penyelenggaraan adalah fasa di mana setelah bangunan diserahkan kepada pemilik, dan fasa pelupusan juga adalah di mana fasa di mana pemilik perlu melupuskan sesuatu bangunan di atas sebab-sebab yang tertentu. Okey, setiap fasa ini mempunyai dokumen-dokumen penting yang perlu dijaga dan disimpan rapi untuk memudahkan sesuatu kerja atau fasa berikut dijalankan dengan lebih lancar. Di sini saya ingin membawa tuan-puan melihat kepada masalah sebenar yang berlaku akibat pengurusan rekod bangunan yang tidak efektif. Kita boleh lihat pada jadual yang telah saya rekodkan ini di mana berlaku beberapa kejadian yang tidak diingini kepada bangunan kerajaan atau pihak kerajaan tempatan, di mana pada tahun 2012 berlaku siling runtuh pada pejabat tanah Galian Perlis. 2016 hospital di bangunan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, bangunan terbakar akibat kapasitor di dalam lampu terbakar. 2017 bangunan kompleks teruntum, runtuhan tembok batu akibat tangki air pecah di bumbung tersebut, di mana apabila diteliti punca masalah adalah daripada masalah saluran paip, tangki air tidak diselenggara secara berjadual. Jadi jika kita lihat masalah-masalah ini timbul adalah kesan kepada ketiadaan rekod, di mana maklumat-maklumat yang sepatutnya mudah untuk didapati dan menjadikan bukti punca kejadian tidak dapat dikesanlah. Contohnya apabila kita tiada kesan ketiadaan rekod ni, dia berlaku, kita tidak dapat melihat sama ada bangunan itu diaudit atau tidak, dan apabila tiada rekod ni, jadi kerja baik pulih akan ambil masa dan kos yang tinggi kerana perlu penelitian jurutera struktur dan jurutera teknikal. Berbanding jika kita telah ada rekod ini, jadi kita boleh terus menjalankan kerja-kerja pembaikian, dan kerja pembaikian menelan kos yang tinggi tentulah apabila perlu diteliti sekali lagi oleh jurutera bertauliah, dan jika bangunan ini dapat tiada rekod jadual penyelenggaraan dan sebagainya, ia akan meningkatkan lagi kos pembaikian. Jadi di sini saya ingin menegaskan kepentingan rekod dokumentasi bangunan, di mana terdapat 3 saya senaraikan di sini berdasarkan penyataan masalah saya tadi, iaitu dokumen dan rekod bangunan berfungsi sebagai sumber utama rujukan kepada sejarah kitaran hidup bangunan. Rekod dokumentasi ini akan menjadi bahan utama yang paling penting apabila sesebuah bangunan perlu menjalani proses tuntutan, proses penyelenggaraan dan proses pengubahsuaian. Kaedah pengurusan rekod bangunan adalah berbeza mengikut organisasi, sama ada organisasi persendirian ataupun kerajaan. Persoalan kajian yang saya bawakan di sini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan rekod di bangunan kerajaan, dan soalan kedua adalah apakah masalah yang dihadapi semasa proses mengemas kini data atau lukisan binaan selepas proses penyelenggaraan dan pengubahsuaian dibuat. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti faktor mempengaruhi tahap keberkesanan rekod bangunan dan untuk mencadangkan langkah-langkah bagi memperbaiki dan menambah baik prosedur pengurusan rekod bangunan sedia ada. Seterusnya adalah bab kedua, kajian literature, menceritakan tentang jurang kajian dan
kerangka konseptual kajian. Pertama adalah dapat mengenal pasti 4 dasar dalam pengurusan, iaitu perancangan, kawalan, penyelarasan dan motivasi. Perkara yang kedua adalah mengenal pasti unsur asas dalam proses pengurusan, di mana saya telah melihat kajian asas yang telah dibangunkan oleh Muhammad Saidin Misnan, Abdul Hakim Muhammad, Manaim Abdullah, iaitu pada 2011 memetik kajian asal TUK 2008, yang mana dia telah mengatakan untuk memastikan sesebuah pengurusan berfungsi secara objektif, kita perlu mencapai objektif, perlu mengetahui apakah objektif organisasi tersebut, dan kita perlu tahu bekerja dengan dan melalui orang lain, melaksanakan dengan menggunakan sumber yang terhad, keseimbangan antara keberkesanan dengan kecekapan, dengan mengawal pemboleh ubah yang sentiasa berubah-ubah, iaitu suasana yang sentiasa berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah kurang jelas dengan peranan menguruskan rekod. Kaedah kajian yang telah saya jalankan adalah menggunakan kaedah kualitatif, di mana apabila pengenalpastian masalah telah dikenal pasti melalui kajian literature, saya telah menetapkan kajian kualitatif sebagai kaedah kajian yang telah dijalankan lah. Jadi kajian kualitatif ini melibatkan temu bual, pemerhatian di kawasan kajian dan analisis dokumen yang telah dikumpulkan. Kajian pengumpulan data telah dijalankan di Ibu Pejabat JKR Negeri Pahang, iaitu di bawah bahagian arkitek, bahagian bangunan dan bahagian pendidikan. Seterusnya adalah analisa data. Saya telah menggunakan analisis kandungan dengan menggunakan perisian in vivo. Dapatan kajian telah diperolehi dengan faktor-faktor keberkesanan dan secara kesimpulannya telah mencadangkan model proses pengurusan rekod bangunan yang baru. Saya juga telah merangka konseptual kajian, iaitu data kualitatif berbentuk deskriptif, melalui lisan pemerhatian tingkah laku, teknik pengumpulan data melalui temu bual, pemerhatian, dokumen dan kajian terdahulu, teknik pemilihan sampel, saya telah pilih melalui purposeful sample, snowball, yang ini saya telah memilih pakar dalam pengurusan bangunan kerajaan. So kalau tuan-puan boleh lihat di sini, ini adalah kerangka konseptual kajian yang saya telah rangka untuk mencapai objektif saya, iaitu faktor-faktor pengurusan rekod bangunan yang efektif, di mana ia bermula dengan menyelidiki amalan pengurusan rekod di JKR Negeri Pahang. Jadi saya telah menjalankan temu bual, telah membuat pemerhatian di tapak dan telah meneliti dokumen-dokumen yang telah saya perolehi, dan melalui perkara ini saya telah bahagikan kepada 3 tajuk berasingan, iaitu tata cara, isu dan impak, yang mana tata cara ini akan melihat kepada apakah proses yang telah dijalankan dan sedang dijalankan oleh pihak jabatan, apakah isu-isu yang terjadi yang telah membawa kepada cadangan penyelesaian, dan apakah impak yang daripada penyelesaian tersebut untuk memberi ketengok kepada kepentingan. Manakala daripada ketiga-tiga ini saya dapati faktor-faktor pengurusan rekod bangunan yang lebih efektif. Bab 4 adalah kajian kes, yang mana saya telah menjalankan kajian kes di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang. JKR Pahang adalah sebuah organisasi kerajaan yang mengawal selia infrastruktur jalan raya, bangunan dan perkhidmatan kejuruteraan bagi memenuhi dasar pembangunan negara dan kerajaan negeri. Disebabkan kajian saya hanya melibatkan pengurusan rekod pada bangunan bangunan kerajaan sahaja, jadi saya memilih sampel kajian adalah daripada bahagian arkitek, bahagian bangunan dan bahagian pendidikan sahaja. Bab yang seterusnya adalah analisis kajian, di mana saya akan menceritakan tentang kaedah-kaedah yang telah saya gunakan dan apakah software yang telah saya gunakan untuk membantu saya menganalisis kajian berikut. Analisis kajian, kajian kualitatif seperti yang telah saya maklumkan sebelum ini, yang mana saya telah mengumpulkan data-data. Terdapat 2 data, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah temu bual secara individu dan panggilan telefon sebanyak beberapa kali,
dan data sekunder adalah keratan akhbar, garis panduan dan dokumen-dokumen terdahulu lah. Yang mana berikut jika tuan-puan dapat lihat di sebelah bahagian ini, saya telah menemubual pada 100%. Saya telah menemubual bahagian arkitek sebanyak 58.3%, bahagian bangunan 16.6%, bahagian pendidikan 16.6%, manakala terdapat 8.3% iaitu responden daripada arkitek JKR Malaysia di Kuala Lumpur. Saya telah menemubual responden selama 7 hari, iaitu 5 hari bersemuka untuk fasa pertama dan 2 hari untuk fasa kedua. Berikut merupakan senarai-senarai responden-responden yang telah mengikuti kajian saya. Untuk membantu saya menganalisis data, saya telah menggunakan aplikasi NVivo 12. Jika lihat pada carta ahli berikut, tuan-puan boleh lihat keberkesanan pengurusan rekod bangunan ini membawa kepada satu punca, iaitu pertama ialah polisi, yang kedua ialah kaki tangan kemahiran, yang ketiga adalah audit, dan yang keempat adalah aplikasi elektronik. Dengan terhasilnya carta ahli tadi, saya telah mengenal pasti 4 faktor dalam pengurusan rekod bangunan, iaitu polisi, aplikasi elektronik, audit dan ilmu kemahiran. Faktor yang pertama, polisi. Pelaksanaan polisi atau pembangunan polisi merupakan satu perkara yang sangat penting, dan polisi ini bukan sekadar dihasilkan, ia juga perlu difahamkan sehingga ke peringkat pelaksana. Faktor yang kedua ialah aplikasi elektronik. Pemilihan atau pengamalan aplikasi elektronik dalam sesuatu bahagian merupakan satu perkara yang sangat penting kerana ia dapat membantu proses kerja dengan cepat dan cekap. Yang faktor yang ketiga pula adalah audit, di mana audit perlu dilakukan setiap tahun bagi memastikan pelaksanaan dibuat dengan betul dan dijadikan amalan. Dan audit ini perlu dijalankan secara telus dan amanah bagi melihat sebarang lompong-lompong atau masalah yang telah berlaku dalam sesuatu perkara. Ilmu dan kemahiran. Kaki tangan perlu sentiasa menambah pengetahuan untuk memastikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Saya juga telah berjaya menghasilkan objektif kajian saya yang kedua, iaitu kumpul, urus, serah dan simpan dan capai. Maka saya telah menghasilkan satu cadangan carta ahli yang boleh diamalkan oleh pihak kerajaan, yang di mana jika tuan dapat lihat di sini, model pengurusan rekod bangunan iaitu urus, di mana peringkat pendaftaran rekod akan dikenal pasti sama ada rekod tersebut adalah projek baru atau projek naik taraf. Jadi tuan boleh tengok apabila proses pendaftaran kita akan pecah kepada dua, di mana adakah ia adalah projek naik taraf atau projek baru. Peringkat penyediaan lukisan binaan secara bersepadu, sistem terkini dengan teknologi sama ada BIM supaya penghasilan lukisan di JKR selaras dengan industri pembinaan yang lain, pemantauan pengumpulan penyimpanan melalui sistem bersepadu tersebut, peringkat terakhir melalui proses pengumpulan SLB yang sedia ada. Sebagai rumusan kepada hasil kajian saya ini, saya ingin menegaskan bahawasanya pihak pengurusan seharusnya memberi perhatian kepada faktor-faktor seperti polisi, aplikasi elektronik, ilmu dan kemahiran serta audit untuk memastikan organisasi kerajaan dapat memaksimumkan perkhidmatan awam dan menggunakan peruntukan kerajaan dengan baik. Keberkesanan sesebuah pengurusan adalah bergantung kepada penguatkuasaan dan pelaksanaan sesuatu arahan, polisi dan dasar yang dikeluarkan membolehkan rekod bangunan dapat diuruskan dengan betul dan sistematik untuk kejayaan organisasi tersebut. Kefahaman dan pengetahuan terhadap sesuatu perkara juga adalah penting sebelum mereka mematuhi dan melaksanakannya. Dengan itu berakhirlah pembentangan saya pada petang ini, dan saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada panel yang sudi mendengar pembentangan saya pada petang ini. Sekian, terima kasih.